Kejahatan orang yang di akhir zaman ni akan menyamai dengan kejahatan, dengan maksiat yang berlaku pada zaman umat-umat Nabi-Nabi yang dulu. Umat Nabi Lut, umat Nabi kaum Samud, kaum Ad, kaum apa semua dan sebagainya. Perangai-perangai mereka tu akan berlaku di akhir zaman. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian, baru-baru ni kita dikejutkan dengan nak buat satu perhimpunan seksualiti merdeka. Seksualiti merdeka. Yang ni kita nak kena bagi faham kepada orang kampung. Kadang-kadang orang kampung tak faham seksualiti itu apa dia. Dia sendiri tak faham seksualiti itu apa. Pasal dia sendiri tak baca surah Abah. Yang dia nak baca surah Abah, cerita pasal artis. Cerita pasal artis. Bila lah Fahrin Ahmad nak kahwin dengan Linda On, yang tu dia nak tahu. Bila lah Norman Hakim nak kahwin dengan Meme, yang tu dia nak tahu. Bila lah kawan ni nak bercerai, nampak gaya macam retak menanti bapa, yang tu dia nak sembang. Siapa kot yang menang Maharaja Lawa, yang tu orang kampung kita nak tahu. Dia tak mau dengar cerita-cerita macam yang kita nak bagi tahu ni. Apa dia? Perhimpunan seksualiti merdeka. Kononnya atas nama human rights, kononnya atas nama kebebasan bersuara. Mereka nak bebas. Mereka nak bebas apa dia? Biar ni transgender, biar ni orang golongan-golongan lesbian, golongan-golongan homoseksual, golongan-golongan biseksual, golongan-golongan maknya, dan apa semua, biar mereka ni diberi ruang dan peluang untuk hidup macam orang lain. Tak ada sekatan kita bebas kita bebas boleh bekerja apa semua, pondan ke maknya ke apa semua yang transgender ni. Macam mana orang laki-laki boleh buat kerja elok-elok, macam mana orang perempuan boleh buat kerja elok-elok, macam mana lelaki boleh kahwin dengan perempuan. Kami pun nak sama juga, lelaki nak kahwin dengan lelaki, perempuan nak kahwin dengan perempuan. Benda ni tuan-tuan, inilah maksiat utama yang berlaku zaman dulu. Lebih agak dah. Kejahatan-kejahatan umat-umat dahulu akan ada. Besok ni benda tu akan berulang kali. Benda tu akan berulang balik sebelum nak kiamat. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu semua kena buka mata. Baik siapa pun semua kena buka mata. Bahaya kalau dibenarkan juga, esok ni mereka akan gunakan benda ni sebagai presiden case. Dulu perhimpunan yang dulu boleh, kenapa perhimpunan yang ni tak boleh? Apa? Kalau dibenarkan perhimpunan tu, mereka akan jadikan sebagai presiden case. Presiden case ni apa dia? Sebagai esok ni sebagai rujukan utama. Besok kali kedua mereka nak buat perhimpunan, esok akhirnya polis tak bagi permit, tak dibenarkan oleh kerajaan. Awak dulu boleh buat, awak dulu boleh kami berhimpun apa semua. Ni tak boleh. Apa-apa hal pun mereka langsung tak dibenarkan untuk buat. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang berlaku zaman yang berlaku di akhir zaman, dan hadisnya itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, An Imran bin Husain qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Katanya telah aku dengar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia sebaik-baik manusia itu ialah kurun aku, yakni orang Islam yang di dalamnya 100 tahun kemudian daripada dibangkitkan aku menjadi rasul itu ialah umatku yang banyak pada ghalibnya lebih baik daripada umatku di dalam kurun yang kedua. Baik, Nabi bagi tahu sebaik-baik umat dia umat yang mula-mula sekali, kurun yang pertama. Maksudnya apa? Yang berlaku pada zaman Nabi, start Nabi SAW menjadi Rasul, kemudian 100 tahun. Nabi bagi tahu dah, itulah umat yang paling bagus sekali. Betul tuan-tuan? Zaman Nabi, sahabat-sahabat dia, kemudian zaman Khalifah Ar-Rashidin, dan diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, masa tu Islam nombor 1. Tuan-tuan tahu, Islam menguasai dunia, 2/3 dunia dulu. Dulu Islam menguasai dunia 2/3. Zaman Sayyidina Umar dulu, Islam ni, dunia ni bawah kaki Sayyidina Umar. Oh, hebat. Sebab itu Islam boleh sampai ke Spain, Islam boleh sampai ke Cordoba, Islam boleh sampai mana-mana tempat Eropah. Tuan-tuan akan dapati semua ada tinggalan Islam. Hari ni tak ke mana tak Islam tu tak tahu. Jejak Rasul yang keberapa kat dulu? Dia buat satu dokumentari dekat Spain.
Satu rumah Allah, bekas rumah Allah, masjid. Yang hari ni tak jadi rumah Allah dah. Nampak zaman peninggalan Islam ni, di antara tanda-tandanya ada tulisan-tulisan khat. Tulisan-tulisan khat tu membuktikan bahawa Islam pernah sampai tempat tu. Masjid tu pernah digunakan dulu. La ilaha illallah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman Umar Al-Khattab, Islam dulu 2/3 dunia. Dan zaman Umar Al-Khattab lah, Palestin dikembalikan kepada Muslim, kepada orang Islam ketika itu. Kemudian bertukar kepada Kristian balik. Kemudian Mai Salahuddin Al-Ayyubi ambil balik Islam. Kemudian dalam perang salib yang keberapa dah, Palestin dikembalikan balik kepada Kristian. Sampailah ke hari ini Yahudi ambilkan dan sebagainya. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Tapi Nabi dah bagi tahu umat dia yang paling bagus sekali, umat yang kurun yang pertama. Zaman dia dan zaman sahabat-sahabat dia. Kemudian sekalian orang yang mengiringi kurun yang pertama itu lebih baik daripada orang yang dalam kurun yang ketiga. Okey, orang yang kurun yang kedua, Nabi bagi tahu pula kurun yang kedua. Ini zaman dikenali sebagai zaman tabi'in. Dulu kita dah sembang zaman sahabat apa dia, zaman tabi'in apa dia, zaman tabi'in apa dia. 3 kurun ni. Zaman sahabat ni apa dia? Iaitu orang yang pernah hidup zaman Nabi. Yang sama ada dia pernah jumpa Nabi ataupun tak pernah jumpa Nabi, ataupun pernah berguru dengan Nabi ataupun tidak, janji dia hidup zaman Nabi, itu dikenali sebagai sahabat. Kemudian mai generasi yang kedua, kurun yang kedua. Apa dia? Iaitu zaman tabi'in. Dia tak pernah hidup zaman Nabi, dia tak pernah jumpa Nabi, tetapi dia pernah hidup zaman sahabat Nabi. Ada di kalangan mereka yang berguru dengan sahabat Nabi, itu dikenali sebagai tabi'in. Kemudian mai pula kurun yang ketiga, golongan yang ketiga, zaman tabi'in. Tabi'in, dia tak pernah jumpa Nabi, dia tak pernah berguru dengan Nabi, dia tak pernah jumpa sahabat Nabi dan sebagainya, tetapi dia pernah jumpa tabi'in, generasi yang kedua tadi. Jadi orang ni dikenali sebagai tabi'in. Kemudian pula sekalian orang yang mengiringi kurun yang kedua itu lebih baik daripada orang yang kurun yang keempat. Maka kurun yang pertama itu ialah kurun sahabat Nabi, dan kurun yang kedua itu iaitu kurun tabi'in. Nampak? Dia dah bagi tahu dah. Generasi yang pertama tu, kurun yang pertama kurun sahabat. Kemudian kurun yang kedua kurun tabi'in, dan kurun yang ketiga itu iaitu kurun tabi'in. Ini tuan-tuan kena faham istilah ni. Demikianlah dikiranya tiap-tiap kurun kemudian daripada itu, iaitu orang yang didahulunya lebih baik daripada orang yang sedikitnya, orang yang kemudiannya. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Ni semua Nabi dah sembang dulu dah. Zaman sahabat dia lagi bagus. Mai zaman tabi'in, dia mula macam-macam, Islam macam-macam jadi. Mai pula zaman tabi'in, dia lagi teruk lagi. Tuan tengok muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa punca sistem khilafah Islam ini hancur? Apa punca? Daripada orang Islam sendiri. Tuan-tuan kenal Kemal Atatürk? Kemal Atatürk. Siapa dia? Dialah merupakan tokoh pemodenan Turki. Dialah yang menjadikan Turki daripada Islam menjadi kebaratan. Dia merupakan provok, dia merupakan proksi kepada ejen Yahudi. Dia merupakan ejen Yahudi, dia proksi kepada Yahudi, dia puppet kepada Yahudi. Di antara puncak utama Khilafah Utsmaniyah tu jatuh. Khilafah Utsmaniyah ini iaitu kurun yang ketiga, zaman tabi'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khalifah yang paling terkenal lagi, yang paling terkenal sekali dalam sistem Khilafah Utsmaniyah, siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Oh, dia ni popular, dia ni hebat. Tapi hancurnya Khilafah Utsmaniyah ni di tangan Kemal Atatürk ni. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia menukar cara hidup orang Turki ni daripada Islam kepada Eropah.